Okey, cikgu mulakan dengan ni, ayat aktif ayat pasif Okey, jadi sebenarnya ayat aktif pasif ni yang cikgu ajar pada pelajar tingkatan 3. Jadi kamu kena biasakan diri menjawab ayat aktif pasif sebab tingkatan 4 pun kamu kena jawab juga ayat aktif ayat pasif sebab ini penting sebab biasa pelajar-pelajar tingkatan 3 dia tak ambil kisah pasal ayat aktif pasif Okey, jadi ayat aktif pasif ni merupakan salah satu dari latihan yang mencabar. Kalau kamu belajar betul-betul dengan Cikgu Mazlan, kamu boleh jawab. Tak ada masalah kamu kena tahu penggunaan kata ganti nama di pertama, kata ganti nama di kedua, kata ganti nama di ketiga Okey, jadi kata ganti nama di pertama iaitu orang pertama yang bercakap. Saya, aku, beta, Patih, hamba, kami, kita. Saya, aku. Saya, aku ni maksud kita bercakap lah. Orang pertama yang bercakap kan. Beta ni untuk raja. Beta menitahkan. Maksudnya untuk bahasa istana lah beta Patih ni, Patih menjunjung titah tuanku. Patih ni maksudnya bila menghadap raja kita panggil Patih. Patih lah bukannya aku. Aku nak jumpa raja. Tak boleh. Patih hendak menghadap raja. Nak berjumpa raja katakan Hamba. Hamba digunakan pada masa zaman dahulu. Hamba atau tuan hamba. Hamba ingin berjumpa tuan hamba. Maksudnya aku nak jumpa kau lah. Macam tu Kami kita. Jadi kata nama di kedua, awak, engkau. Maksudnya bila kita bercakap dengan orang lain, kita panggil awak. Awak nak ke mana? Awak, engkau. Engkau dah jawab ke soalan tu? Awak, engkau, kamu, anda. Ini bahasa digunakan untuk seorang. Sa. Okey, lepas tu kalian. Okey. Kata nama di ketiga, dia, ianya, beliau, baginda mereka. Termasuk juga ni Puan Azizah. Puan Azizah, ibu bapa, Puan Sarah, ayah, dia. Ni lah kata nama di tiga. Maknanya dia mesti ada di dengan oleh. Dia mesti ada di dengan oleh Okey. Cikgu bagi contoh kat sini sebelum cikgu kita jawab latihan ni. Okey. Cikgu nak bagi contoh lah. Ni pula. Sekejap. Ni buat apa ni? Mencakingkan ayat. Sekejap. Okey. Contoh dekat sini kan. Contohnya. Saya suka menendang bola katakan. Saya suka menendang bola. Bola apa? Bola sepak. Saya suka menendang bola sepak. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini kan, saya ialah kata nama di yang pertama. Saya suka menendang bola sepak. Tak nampak cikgu. Tak nampak tak nampak. Ya. Okay, nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, jadi saya suka menendang bola sepak. Saya suka menendang bola sepak. Jadi kat sini kamu tengok yang pertama, kamu tengok yang perkataan saya. Saya ialah kata nama di yang pertama. Jadi kat sini tak boleh ada di dengan oleh lah. Okey, menendang. Menendang ni lah kata kerja transitif. Ni menendang ni. Menendang ialah kata kerja transitif Bola sepak ni objek. Okey, jadi bila kamu tukarkan kepada air pasif, dia mesti ada bola
Bola sepak suka saya tendang. Bola sepak suka saya tendang. Okey. Kenapa sebab bola sepak ni objek letak di hadapan. Suka ialah kata hubung, saya ialah kata ganti nama diri, menendang jadi tendang. Jadi maksudnya bila menendang ni kata kerja transitif, dia jadi pada kata dasar. Kata dasar tanpa imbuhan. Jadi bola sepak suka saya tendang. Okey, kalau katakan saya ni, cikgu tukar kepada apa? Cikgu tukar kepada aku. Aku suka menendang bola sepak. Apa jawapan dia? Kalau aku jadi apa? Aku suka menendang bola sepak. Jadi bola sepak suka apa? Suka aku tendang lah. Bola sepak suka aku tendang. Bukan bola sepak tendang aku. Tak boleh bola sepak suka aku tendang. Sama juga kalau aku ni kan, cikgu tukar pada kami. Kami suka menendang bola sepak. Kami maksudnya lebih daripada seorang lah kata jamak. Jadi bola sepak suka apa? Suka kami tendang. Suka kami tendang. Okey, itu ialah hukum tata bahasa menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi yang pertama tu, saya suka menendang bola sepak, itu ialah ayat aktif. Ayat aktif mesti ada kata kerja, kata kerja transitif iaitu ada menyaksikan, menendang, apa lagi, melukis dia kata mesti ada kata kerja transitif, mesti ada kat depan, imbuhan kat depan tu Okey, menyelesaikan, menyaksikan. Saya suka menyaksikan perlawanan bola sepak. Saya suka menyaksikan perlawanan bola sepak. Jadi apa? Perlawanan bola sepak suka saya saksikan. Suka saya saksikan Okey. Begitu juga kalau katakan cikgu masuk yang kedua, penggunaan kata-kata nama dia kedua, contohnya kamu. Kamu gemar apa? Kamu gemar mendengar lagu. Mendengar lagu katakan. Kamu gemar mendengar lagu. Kamu gemar mendengar lagu. Okey. Kamu gemar mendengar lagu. Mendengar ialah kata kerja transitif. Mendengar ialah kata kerja transitif. Jadi bila jadi ayat pasif, jadi apa lagu? Lagu gemar apa dia? Kamu dengar. Nampak bunyi macam pelik kan? Ini ayat pasif Lagu gemar kamu dengar. Okey, faham tak? Kalau katakan kamu, cikgu tukar kepada awak. Awak gemar mendengar lagu. Apa jawapan dia? Lagu gemar awak dengar. Okey, jadi maksudnya bila kamu tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, yang pertama sekali kamu kena tengok kata-kata nama diri. Adakah kata-kata nama diri pertama, kata-kata nama diri kedua, kata-kata nama diri tiga. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tengok pula dia punya kata kerja transitif, apa dia? Kamu gariskanlah. Okey, kemudian kamu tengok pula dia punya keterangan dia. Okey, macam pertama, kamu gemar mendengar lagu, lagu gemar kamu dengar. Kalau katakan, cikgu masuk pada kata-kata nama diri ketiga. Contoh Dia suka apa? Dia suka membaca buku. Membaca buku. Jadi jawapannya apa? Dia suka baca buku. Jadi apa? Siapa nak beritahu jawapan? Ini mesti ada kata-kata nama imbuhan di dengan oli Jadi jawapannya buku apa? Buku suka dibaca olehnya. Nampak kata nombor tiga
dia mesti ada di dengan oleh. Nampak dibaca olehnya. Okey. Begitu juga kalau katakan cikgu letak kat sini Pak Ali. Pak Ali suka memancing ikan. Memancing ikan. Ikan di sungai. Pak Ali suka memancing ikan di sungai lah. Sian dia. Okey. Pak Ali suka memancing ikan di sungai. Apa jawapan dia? Ya? Objek ikan kan? Jadi apa? Ikan suka dipancing oleh Pak Ali di sungai. Di sungai lah keterangan. Ikan suka dipancing oleh Pak Ali di sungai. Okey ada pertanyaan tak? Jadi penggunaan kata ganti nama dia pertama ni, yang ni lah cikgu buat kat sini. Kata ganti nama dia yang pertama. Apa dia? Saya. Aku. Beta. Batik. Hamba. Kami. Kita. Kata ganti nama di yang kedua, orang kedua lah. Cakap nama kedua siapa? Awak. Lagi. Engkau. Kamu. Anda. Kalian. Ini kata nama dia yang kedua Okey. Maksudnya orang pertama ni orang yang kedua. Yang ketiga ialah kata ganti nama dia yang ketiga. Okey, yang ketiga ni kita menceritakan tentang pihak orang lain. Apa dia? Kata ganti nama dia yang ketiga. Apa dia? Ia. Enya. Beliau. Baginda. Satu lagi. Mereka. Kita cerita orang lain lah. Baginda. Ia, ianya, beliau, baginda mereka. Jadi cikgu dah bagi dia punya ni. Kamu tangkap gambar, ambil lah handset kau, tangkaplah gambar ni Dia punya hukum tata bahasa. Kata nama dia pertama, kata nama dia kedua, kata nama dia ketiga Cikgu pun dah bagi contoh Okey, cuba kita tengok soalan balik. Soalan ni kamu rasa macam susah, bagi cikgu senang ni, tak susah. Kan? Okey, tengok ayat aktif Nampak ni. Puan Aziza telah memarahi Azmi kerana memecahkan pasu bunga. Yang pertama sekali nampak ni. Dia ada dua kan. Pertama memarahi, kedua memecahkan. Jangan ambil yang memecahkan, ambil yang depan. Okey. Yang memarahi ni lah kata kerja sensitif. Objek ialah Azmi. Jadi Puan Aziza kata dia yang ketiga Jadi apa? Azmi telah dimarahi oleh Puan Azizah kerana memecahkan pasu bunga. Nampak jadi kamu tengok depan. Jadi biasanya ingat IELTS pasif ni kamu nak masuk tingkatan 4 tak lagi next month kan. Ni bulan 12, bulan 1 dah form 4. Nak kena belajar. Kena belajar juga sebab kamu tak lelak. Belajar IELTS pasif Dalam peperiksaan akhir tahun pun mungkin keluar juga IELTS pasif Okey. Yang kedua, ibu bapa harus mengawasi tingkah laku anak-anak supaya mereka tidak tersalah langkah. Okey, jadi kat sini kamu tengok ibu bapa kata nama di yang ketiga. Jadi kamu tengok depan. Pertama kamu tengok depan. Mesti ada di dengan oleh kan. Okey, kedua tengok ini kata hubung dia. Ini ialah kata kerja, perbuatan, mengawasi. Objek ialah tingkah. Tingkah laku anak-anak lah. Jadi tingkah laku anak-anak harus diawasi oleh siapa? Ibu bapa. Supaya mereka tidak tersalah langkah. Boleh tak? Faham tak? Faham ke tak? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey.
Cikgu akan minta pelajar cuba jawab soalan nombor 3 ni. Cuba kamu jawab. Puan Sarah menghadiahi Atika sebagai terkancil setelah lulus ujian madu. Cuba tukarkan. Perbuatan ialah menghadiahi. Objek ialah Atika. Cuba tukarkan. Cuba tukarkan. Kamu juga. Jadi Atika apa? Atika? Atika dihadiahi oleh Puan Sarah sebagai terkancil setelah lulus dalam ujian memandu. Atika dihadiahi, bukan Atika hadiahkan. Atika dihadiahi oleh Puan Sarah sebagai terkancil setelah lulus dalam ujian memandu. Okey, nombor 4. Ayah saya menyambut kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah. Okey, kat sini apa? Kat sini ialah ayah saya. Ini kata nama dia yang ketiga. Okey kan? Menyambut ialah perbuatan. Objek ialah kedatangan. Kedatangan birasnya. Siapa nak jawab? Kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah disambut oleh ayah saya. Okey. Jadi kat sini nampak kedatangan birasnya yang. Jadi kalau ada kata hubung yang, kamu kena mulakan dari sini. Boleh Dia ialah kata nama dia yang ketiga. Dia kan? Jadi bila tukar jadi apa? Nya lah. Dia jadi nya Dia menerus sampan itu dengan laju dengan harapan untuk dapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Siapa nak jawab? Mana sampan saya. Sampan itu? Sampan itu didayung. Dia dayungi dengan laju. Dia dayungi dengan laju dengan harapan untuk mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Pandai. Baguslah Ini SPM tu yang aku jawab ni. Nampak? SPM. Kamu masuk form 4 SPM lah tu. Okey, tengok SPM dulu pula. Saya membeli rumah mewah di atas bukit itu dengan duit titik peluh saya sendiri. Saya kata nama di yang pertama, tak boleh ada di dengan oleh. Siapa nak jawab? Kata kerja ialah membeli. Objek ialah rumah mewah. Rumah mewah di atas bukit itu saya beli dengan duit titik peluh saya sendiri. Ya, bagus. Rumah mewah di atas bukit itu saya beli dengan duit titik peluh saya sendiri. Bagus. Nombor 2 pula. Ibu Anita membuat kuih bahulu yang sedap itu sempena Hari Raya Kasuk. Kuih bahulu yang sedap itu dibuat oleh Ibu Anita sempena Hari Raya Kalsum. Ya, kuih bahulu yang sedap itu dibuat oleh Ibu Anita sempena Hari Raya Kalsum. Bagus, dah pandai dah. Nombor 3. Mereka menyusun kursi-kursi itu di padang sebelum acara sukan bermula. Kursi-kursi itu disusun oleh mereka di padang sebelum acara sukan bermula. Bagus. Nombor 4. Semua pelajar sudah baca buku cerita yang terdapat di perpustakaan. Macam mana? Ada lagi tak pelajar lain nak cuba ke? Tengok hukum tata bahasa cikgu ajar tadi kan? Objek dulu. Kata hubung. Kata nama diri, kata kerja. Sekejap saya cuba buku cerita itu semua pelajar sudah baca. Lain punya. Silap. Aduh.
Terfikir. Cuba lagi. Semua pelajar kata nama dia pertama ke yang ketiga? Kata nama dia yang ketiga yang pertama Sekejap try. Buku cerita yang terdapat di perpustakaan itu semua pelajar sudah baca. Salah tu. Salah Tak betul. Dia macam ada di dengan oleh. Buku cerita yang terdapat di perpustakaan sudah dibaca oleh semua pelajar. Dibaca oleh semua pelajar. Jadi bila kamu jawab, jangan tambah itu. Kat sini mana ada itu? Ada itu tak? Itu tak ada. Mana ada itu Jadi buku cerita yang terdapat di perpustakaan sudah dibaca oleh semua pelajar. Okay. Okay, nombor 5 pula. Saya selalu masang lampu di hadapan rumah sebelum tidur. Saya kata nama dia yang pertama tak boleh ada di dengan oleh. Ingat, bila kamu tengok gambar yang pertama, saya, aku, di dengan oleh tak ada ke tak? Okey, sama juga yang kedua pun tak ada di dengan oleh. Yang ketiga je, nenek ke, mak ke, dia, ianya, beliau bagi dia mereka, itu mesti ada di dengan oleh itu yang dia punya tip bila nak jawab soalan. Kata nama dia 3, mesti ada di dengan oleh, yang lain semua tak boleh ada. So, saya selalu masang lampu di hadapan rumah sebelum tidur. So, lampu. Objek lampu. Lampu. Siapa nak cuba? Nak cuba boleh. Lampu di hadapan rumah. Apa dia? Cuba je. Telinga cikgu tak dengar lah. Apa dia? Lampu di hadapan rumah selalu saya pasang sebelum tidur. Lampu di hadapan rumah selalu saya pasang sebelum tidur. Bagus, betul tu. Okey, tengok latihan SPM 3 pula. Kamu perlu membereskan kerja yang diberikan oleh guru sebelum pulang nanti. Kamu tak boleh ada di dengan oleh. Nak cuba boleh cikgu? Cubalah. Kerja yang diberikan oleh guru perlu kamu bereskan sebelum pulang nanti. Apa dia? Kerja? Kerja yang diberikan oleh guru perlu kamu bereskan sebelum pulang nanti. Tepat sekali Kerja yang diberikan oleh guru perlu kamu bereskan sebelum pulang nanti. Betul lah jadi bila kita tukarkan, dia tak boleh ada imbuhan. Dia balik pada kata dasar tanpa imbuhan Ali telah mengambil buku itu semalam. Cuba. Buku itu telah diambil Ali semalam. Buku itu telah diambil apa? Telah diambil oleh Ali semalam. Oleh Ali semalam. Nombor 3, saya sudah menyelesaikan tugasan itu semalam. Tugasan itu semalam sudah saya selesaikan. Tak betul. Yang tadi tu betul lah. Siapa nama kawan tu? Bukan tugasan itu semalam. Tugasan itu sudah saya selesaikan semalam. Ya, tugasan itu sudah saya selesaikan semalam. Semalam tu ialah keterangan Nombor 4, ayah memarahi Kamal kerana pulang jauh malam.
Nombor 4. Ayah. Ayah kata nama dia yang ketiga. Objek dia Kamal. Kamal dimarahi oleh ayah kerana pulang jauh malam. Ya, pandai Kamal dimarahi oleh ayah kerana pulang jauh malam. Nombor 5, kakak mencuci pakaian kotor di bilik air. Pakaian kotor dicuci oleh kakak di bilik air. Pakaian kotor dicuci oleh kakak di bilik air. Bagus Okey, latar SP4 ni cikgu nak minta pelajar perempuan pelajar perempuan senyap je. Perempuan ada ke tak ada Ingat tak? Mana nak budak? Ada tak budak perempuan? Ni Mr. Queen ni perempuan Ada 2 lagi siapa ni? Ni Kalisa Balkis. Ada kan? Okey, Kalisa Balkis dengan Mr. Queen ada 2 orang. Siapa nama cikgu tak tahu. Cuba kamu jawab. Siapa? Jangan takut. Cikgu tak makan orang kan? Okey. Saya telah mengirimi adik wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. Kalisa. Boleh jawab tak? Kalisa, boleh ke tak boleh? Yang Queen tu pelajar perempuan boleh? Tak boleh cikgu jual pada budak lelaki tadi tu. Saya telah mengirimi adik wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. Makin lama ayat makin panjang. Siapa nak cuba? Boleh ke tak boleh? Tak boleh tak apa belajar dengan kawan-kawan lah. Okey, yang 2 orang tadi tu. Siapa nak cuba? Cuba jawab. Salah tak apa. Cikgu tolong. Saya tak boleh aliti dengan oleh. Orang pertama yang bercakap. Nak cuba boleh? Cuba. Wang saku adik telah saya tak kirim. boleh. Objek ialah adik. Ingat tu. Dia objek mesti selepas kata kerja. Adik. Adik apa? Adik telah saya kirimi wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. Cikgu ulang sekali Adik telah kata hubung. Saya kata ganti nama. Mengirimi jadi kirimi. Adik telah saya kirimi wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. Ingat kamu kena biasakan diri sebab untuk soalan SPM tahun ni mungkin dia tak keluar IIT-FSC. Sebab IIT-FSC dah keluar website ulangan SPM tahun lepas. Tapi tak boleh cakap kalau tak keluar, tahun kamu lah keluar. Nak tak nak kena bersedia lah kan. Okey, nombor 2. Ayah menghadiahi mak seutas rantai emas sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Siapa nak cuba jawab? Kamu dah ada confidence boleh jawab kan? Cuba jawab. Emak dihadiahi oleh ayah seutas rantai emas sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Bagus Mak dihadiahi oleh ayah seutas rantai emas sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Nombor 3. Anda patut menyelesaikan tugas itu sekarang juga. Tugas itu patut anda selesaikan sekarang juga. Ya, nombor 4. Beliau menyandang jawatan yang sangat penting dalam organisasi tersebut. Nombor 4. Siapa nak jawab? Yang pertama macam ni, cikgu dah katakan. Kamu tengok kat sini, yang depan ni. Beliau ni apa? Beliau takkan yang pertama.
Saya, aku, beta, parti kan pertama, orang pertama cakap. Orang pertama cakap saya, aku. Okey, awak, engkau, kamu, anda. Itu kata-kata dia kedua. Yang lain-lain tu semua masuk dalam kata-kata nama dia yang ketiga. Mesti ada di dengan oleh. So beliau ni mesti ada di dengan oleh lah. Okey, cuba jawab. Nak cuba boleh? Cuba jawatan. Jawatan yang sangat penting disandang oleh beliau dalam organisasi tersebut. Jawatan yang sangat penting dalam organisasi tersebut disandang oleh beliau. Jawatan yang sangat penting. Kalau kamu nampak selepas tadi yang ni kan, kamu terus budak yang lembut itu, budak yang nakal itu, terus je. Dirutan oleh guru. Digantung oleh gurunya. Terus je. Okey, nombor 5. Kakak masukkan sedikit garam ke dalam gulai yang sangat saya gemari. Okey, objek ialah sedikit garam. Gulai yang saya gemari dimasukkan oleh kakak sedikit garam. Bunyi lain, tak betul lah tu. Dia mesti dengan sedikit garam. Sedikit garam. Sedikit garam dimasukkan oleh kakak ke dalam gulai yang sangat saya gemari. Bukan gulai ni objek selepas kata kerja. Okey, cuba kamu jawab yang bawah ni pula. Jangan putus asa. Pengetua mengarahkan guru memantau aktiviti pelajar pada waktu petang. Pengetua kata nama dia ketiga mesti ada di dengan oleh. Mengarahkan ialah perbuatan. Objek ialah ni. Ni objek dia. Okey, cuba kamu tukarkan guru apa? Guru diarahkan. Kamu? Guru diarahkan. Guru diarahkan oleh pengetua memantau aktiviti pelajar pada waktu petang. Guru diarahkan. Bukan yang bawah ni. Mantau bukan. Untuk depan ni. Kata kerja di depan. Bukan di belakang. Ambil depan. Ini ialah ayat apa? Ayat aktif. Ini ayat aktif. Bukan ayat pasif. Bukan ayat songsang. Ayat aktif. Ayat aktif. Dia ada subjek, dia berikan. Okay, sekarang, saya mengangkat beg besar itu masuk bilik segera. Saya kata-kata nama dia pertama tak boleh ada di dengan oleh. Mengangkat ialah perbuatan. So, jawab siapa nak cuba? Beg besar itu saya angkat masuk ke bilik hotel dengan segera. Pandai. Beg besar itu saya angkat masuk ke bilik hotel dengan segera. Maksud kamu dah confident, boleh jawab, tak ada masalah. Okey. Nombor 3, anda mesti menghadiri kursus itu untuk meningkatkan kemahiran anda. Anda Kursus mesti itu kursus itu mesti dihadiri oleh anda untuk meningkatkan kemahiran anda. Anda tak boleh ada di dengan oleh. Lagi sekali. Kursus itu mesti anda hadiri untuk meningkatkan kemahiran anda. Ya, kursus itu mesti anda hadiri untuk meningkatkan kemahiran anda. Bagus. Okey, nombor 4, Ali menemui buku itu di dalam beg pakaian. Ali menemui buku itu dalam beg pakaian. Cuba. Buku itu ditemui oleh Ali di dalam beg pakaian. Ya, bagus. Buku itu ditemui oleh Ali sebab Ali ialah orang yang ketiga. Nombor 5, anda perlu mengelakkan perbuatan mencuri kerana perbuatan itu berdosa.
Okay, siapa nak cuba? Anda perlu mengelakkan. Anda yang kedua. Tak boleh ada di dengan oleh. Perbuatan mencuri perlu anda elak kerana perbuatan itu berdosa. Perbuatan mencuri perlu anda apa? Bukan elak. Perlu anda elakkan. Elakkan kerana perbuatan itu berdosa ya. Ingat, mengelakkan, elakkan. Menyaksikan, saksikan. Okey. Menyelesaikan, selesaikan. Okey, sekarang latihan 6 pula. Kebanyakan negara hari ini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Okey, ini yang cikgu tunjuk pada kamu ni SPM, latihan SPM. Bukan tingkatan 3 punya. Sebab kamu dah masuk tingkatan 4 dekat lama lagi nak masuk, kena belajar lah. Kamu belajar awal, untung juga kamu nanti kan. Jadi tak ada masalah bila jawab latihan 2B nanti kat sekolah. Kebanyakan negara ini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Siapa nak cuba? Sistem pemerintahan demokrasi diamalkan oleh kebanyakan negara hari ini. Bagus. Sistem pemerintahan demokrasi diamalkan oleh kebanyakan negara hari ini. Nombor 2, pasukan petugas agenda teknologi maklumat kebangsaan bagi pembangunan software informasi menggariskan langkah untuk membangunkan komputer pribadi buatan Malaysia sepenuhnya. Nampak panjang betul kan? Tapi tahu dia punya kata kunci tak ada masalah. Siapa nak cuba? Langkah untuk membangunkan komputer peribadi buatan Malaysia. Betulkan sikit, bukan langkah, beberapa langkah. Oh, okey. Beberapa langkah untuk membangunkan komputer peribadi buatan Malaysia telah digariskan oleh pasukan petugas agenda teknologi maklumat kebangsaan bagi pembangunan struktur informasi. Beberapa langkah digariskan oleh pasukan petugas agenda teknologi maklumat kebangsaan bagi pembangunan struktur informasi untuk membangunkan komputer peribadi buatan Malaysia sepenuhnya. Jadi kalau kamu dapat kata untuk, itu ialah keterangan di belakang. Okey, kalau yang terus dia. Ayah telah berjaya menangkap seekor rusa jantan sewaktu memburu di hutan. Siapa nak cuba? Tengok ayah. Ayah yang ketiga kan? Cuba juga. Seekor rusa jantan telah berjaya ditangkap oleh ayah. Sewaktu memburu di hutan. Oleh ayah. Ya, sewaktu memburu di hutan Seekor rusa jantan telah berjaya ditangkap oleh ayah. Telah berjaya ditangkap oleh ayah sewaktu memburu hutan. Sewaktu memburu hutan je lah keterangan belakang. Adeline telah memetik buah rambutan di belakang rumah untuk diberi kepada Siva. Buah rambutan di belakang rumah telah dipetik oleh Adeline untuk diberi kepada Siva. Telah dipetik oleh apa? Telah dipetik oleh Adeline untuk diberi kepada Siva. Dia tertinggal belah nama orang tu, Adeline tu. Buah rambutan di belakang rumah telah dipetik oleh Adeline untuk diberi kepada Siva. Nombor 5, adik terpaksa menyapu halaman rumah kami setiap hari kerana banyak daun yang gugur. Siapa nak cuba? Adik terpaksa menyapu halaman rumah kami setiap hari kerana banyak daun yang gugur. So, objek ialah apa? Objek yang halaman rumah lah. So, jawab. Halaman rumah.
Halaman rumah kami, sambung. Mesti ada try di boleh. balik Okey, cuba. Halaman rumah kami di apa? Terpaksa disapu oleh adik setiap hari kerana banyak daun yang gugur. Ya, bagus ya. Halaman rumah kami, terpaksa disapu oleh adik setiap hari kerana banyak daun yang gugur. Jadi kalau kamu jawab macam ni kamu dah bersedia lah Tapi tiada banyaklah tertubi. Tengok nombor 7 pula. Okey, siapa nak cuba? Menteri Pelajaran telah mengingatkan pelajar agar tidak bergantung pada kerajaan untuk menyediakan segala kemudahan. Lagi siapa nak cuba? Cuba. Pelajar telah diingatkan oleh Menteri Pelajaran agar tidak bergantung pada kerajaan untuk menyediakan segala kemudahan. Ya, bagus kamu Pelajar telah diingatkan oleh Menteri Pelajaran agar tidak bergantung pada kerajaan untuk menyediakan segala kemudahan. Nombor 2, semua orang menentang kadar baru tol kerana membebankan orang ramai. Siapa nak cuba? Kadar baru tol ditentang oleh semua orang kerana membebankan orang ramai. Ya, kadar baru tol ditentang oleh semua orang kerana membebankan orang ramai. Nombor 3, Jabatan Perkhidmatan Awam tidak akan menuntut bayaran balik pinjaman daripada pelajar yang cemerlang. Ini betul lah. Dapat cemerlang dalam peperiksaan final semester tak payah bayar tu sen pun. Untuk pelajar universiti. Okey, siapa nak cuba? Nak cuba boleh? Cuba. Bayaran balik pinjaman tidak akan dituntut oleh Jabatan Perkhidmatan Awam daripada pelajar yang cemerlang. Okey, bayaran balik pinjaman tidak akan dituntut oleh Jabatan Perkhidmatan Awam daripada pelajar yang cemerlang. Bagus. Nombor 4, awak telah menjalankan eksperimen itu dengan baik. Awak telah menjalankan eksperimen dengan baik. Awak ialah yang kedua. Tak boleh ada di dengan oleh. Cepat. Eksperimen itu telah awak jalankan dengan baik. Ya, eksperimen itu telah awak jalankan dengan baik. Baguslah tu. Okey, nombor 5 pula. Baginda menganugerahi pahlawan itu bintang kehormat dalam satu istiadat yang berlangsung di Balai Rung Seri Istana Alam Shah Kelang. Cuba. Baginda mesti ada di dengan oleh. Pahlawan itu dianugerahi oleh baginda bintang kehormat dalam satu istiadat yang berlangsung di Balai Rung Seri Istana Alam Shah Kelang. Ya, bagus pahlawan itu dianugerahi oleh baginda bintang kehormat dalam satu istiadat yang berlangsung di Balai Rung Seri Istana Alam Shah. Okey, ni nombor 8. Guru disiplin menahan pelajar itu selepas perhimpunan kerana melanggar perkataan sekolah. Cuba. Pelajar itu ditahan oleh guru disiplin selepas perhimpunan kerana melanggar peraturan sekolah. Ya, ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai munis kepada anak sejak kecil lagi. Cuba. Nilai-nilai murni perlu diterapkan oleh ibu bapa kepada anak sejak kecil lagi. Ya, nombor 3.
Guru Bahasa Melayu menghadiahi pelajar itu sebatang pen setelah berjaya memperoleh A dalam peperiksaan percubaan SPM. Cuba pelajar itu. Pelajar itu dihadiahi oleh guru bahasa Melayu sebatang pen setelah berjaya memperoleh A dalam peperiksaan percubaan SPM. Ya, dalam peperiksaan percubaan SPM. Polis telah menangkap penculik kanak-kanak itu pada pagi tadi. Penculik kanak-kanak itu telah ditangkap oleh polis pada pagi tadi. Okey, last sekali. Kamu mestilah mematuhi undang-undang negara agar hidup kita aman. Ini tak boleh ada di dengan oleh. Undang-undang negara. Undang-undang negara mestilah kamu patuhi agar hidup kita aman. Bagus Okey, tahniah sebab kamu dah jawab dengan baik. Jadi itu saja kelas malam ni. Itu ayat aktif, ayat pasif akan datang. Kita akan datang masa lagi yang lebih mencabar. Jadi itulah dia bila kamu dapat menguasai hukum tata bahasa, kamu boleh jawab dengan baik Ada soalan tak? Tak ada Terpaksa cikgu nak masuk pada SPM dah tingkatan 5 ni, dah pukul 9 Okey, sekian, terima kasih.